Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Saya Mas Bayu. Hari ini saya bersiaran daripada Istanbul kerana sudah agak lama saya tidak dapat ke udara kerana ada beberapa tugasan yang perlu saya selesaikan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan daripada salah seorang yang mengikuti channel YouTube Mas Bayu, iaitu tentang persoalan Imam Mahdi, adakah beliau telah wujud pada waktu ini, dan jika wujud, bagaimana kita nak dapat mengenal beliau, bagaimana caranya, adakah ianya sesuatu yang berbeza konsepnya daripada apa yang dia fahami sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjelaskan tentang jawapan kepada persoalan Imam Mahdi sama ada wujud atau tidak wujud pada hari ini, pada saat ini, ingin saya jelaskan bahawa apa yang perlu kita fahami adalah kita sentiasa memastikan apa juga keputusan, apa juga perkara yang ingin kita nyatakan ataupun kita lakukan mestilah mempunyai satu sumber ataupun satu fakta yang jelas. Jadi dalam aspek ini, fakta yang saya masukkan ini, kalau daripada aspek saya selalu berkata kepada tuan-tuan dan puan, baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalan tentang adakah Imam Mahdi telah wujud, adakah Imam Mahdi telah ada di dunia pada hari ini, ini daripada pandangan saya, berdasarkan kepada kajian saya dan berdasarkan kepada pemerhatian saya dengan formula yang saya susun. Saya akan nyatakan bahawa benar dia telah berwujud pada saat ini. Dia dah berada di kalangan kita. Cuma kita tidak dapat mengenal dia kerana cara kita melihat ataupun cara kita difahamkan untuk pengenalan itu yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui dengan realiti di mana beliau ataupun macam mana mengenal beliau. Tuan-tuan dan perempuan, Imam Mahdi adalah gelaran, gelaran kepada semua ataupun gelaran kepada mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Maka apabila kita disebut saja persoalan Imam Mahdi, maka kita akan sentiasa memikirkan satu sosok yang akan menjadi sebagai ketua, sebagai pemimpin kepada masyarakat dunia di akhir zaman, yang akan merubah dunia ini kepada satu suasana yang harmoni, suasana yang adil, yang serba berkecukupan kepada semua pihak. Jadi sebelum kita pergi ke situ sebagai satu sosok, kerana pertanyaan itu tentang sosok Imam Mahdi, saya ingin menjelaskan di sini yang dimasukkan dengan Imam Mahdi itu adalah satu gelaran kepada seseorang yang memiliki keupayaan-keupayaan yang khusus sebagaimana yang ada pada cerminan beliau, yakni junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita cari ikan, nak beli ikan, kita kena tahu tempatnya di mana dijual ikan tersebut. Jadi kena pergi pasar ikan, jangan pergi kedai perabot. Kita tanya dengan tukang jual tu di mana ikan, orang akan pandang dia, salesman tu akan pandang dan akan mengatakan gila kerana nak cari ikan di kedai perabot. Lepas tu kita pergilah kedai hardware, tanya di jurujual di situ, ada tak ikan, saya nak beli ikan sekilo. Maka cara begini harus kita faham, kita kena tahu kaedah dia, kita kena faham caranya bertepatan dengan matlamat yang kita nak capai. Maka tuan-tuan dan perempuan, kita nak mendapatkan sesuatu, kita kena tahu dulu di mana tempatnya, di mana kedudukannya,
bagaimana pola dia, bagaimana nak kita perolehi. Jadi semua tu ada dia punya aturan, semua tu ada hukum yang jelas. Bukan sekadar membayangkan macam mana keadaannya, macam mana ya ikan macam mana rupa. Kita kena kenal ikan dan kita kena tahu jenis ikan. Jadi kita nak beli ikan pelaling, kita kena tahu lah ikan pelaling tu macam mana rupanya. Jadi memang ikan tu satu kategori. Ikan tu bermacam-macam, tetapi setiap satu ikan tu mempunyai perbezaan-perbezaan dari segi nama dia, dari segi rasa dia pun berbeza. Ya, rasa ikan tu pun berbeza-beza. Ikan merah, ikan talapia, ikan sungai, ikan pari. Jadi berbagai-bagai kategori yang perlu kita fahami sebelum kita membuat keputusan untuk mengambil atau membeli ikan yang kita ingini. Jadi begitu juga dengan persoalan Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mengenal beliau, kita nak mengetahui beliau, kita kena ada penjelasan yang tepat. Bukan sekadar sebagai satu kisah-kisah, oh sosoknya begini-begini. Kita tidak akan jumpa keadaan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia bersebelah kita. Kita takkan kenal dia walaupun dia sedang mungkin sedang berselawat, sedang berjemaah dengan kita di sebelah kita. Kita tak akan kenal dia. Kenapa? Kerana kita melihat ataupun cara kita mengenal adalah sesuatu cara yang tidak bersifat ilmiah yang khusus. Jadi atas sebab itu ramai yang terkeliru dalam memposisikan Imam Mahdi. Imam Mahdi begini cara dia. Tetapi sebenar-benarnya realitinya tu kita tidak akan dapat ketemui Imam Mahdi kecuali kita dapat mengenal cerminannya terlebih dahulu. Kita kena mengenal proses untuk dia melengkapkan diri dia terlebih dahulu. Maka proses kepada Imam Mahdi itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang selalu saya beritahu, berbalik kepada cerminannya, iaitu Rasulullah SAW. Dia harus kembali ke situ. Jadi kita nak kenal Imam Mahdi, wujud tak wujud di akhir zaman, di zaman kita pada hari ini, kita carilah ciri-ciri yang sedemikian, watak-watak yang sedemikian, perjalanan dia, macam mana perjalanan Rasulullah dia tempuh tak? Dia melalui satu proses kesusahan tak? Dia ada berkeluarga tak? Ataupun dia mempunyai urusan-urusan dunia atau tidak. Jadi dengan cara begitu, maka baru kita akan dapat jawapan. Maka Imam Mahdi adalah manusia. Gelaran dia Imam Mahdi, tapi dia adalah manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki keupayaan, kefahaman, keilmuan sebagaimana keilmuan yang menjadi cerminan bagi dia, iaitu Rasulullah SAW. Jadi Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, pasti melalui proses sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dalam arti kata lain, cerminan bagi dia. Kerana dia membawa syariat yang sama. Dia tidak membawa kitab yang baru, dia tidak membawa perkara-perkara yang baru, dia tidak membawa ilmu yang baru. Dia melengkapkan, menyempurnakan proses yang telah sempurna. Dalam perjalanan Rasulullah SAW dah sempurna. Bukan kata datang Imam Mahdi menyempurnakan perjalanan Rasulullah. Tidak, dia membawa syariat. Dia membawa jalannya yang telah pun menjadi asing kepada dunia hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhir zaman, Islam akan menjadi asing. Dalam arti kata lain asing, kita akan lihat begitu ramai masyarakat-masyarakat yang menyatakan bahawa mereka adalah orang-orang Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok Islam. Tetapi bila kita menilai dari segi aspek kualiti hidup mereka, dari segi manfaat sumbangan mereka kepada sekeliling dan cara hidup mereka itu, kita lihat begitu jauh daripada keharmonian. Bergaduh sesama mereka, contohnya saling berperang, saling tuding-menuding, salah menyalah dan antara satu sama lain. Sedangkan Islam itu penyatuan. Rasulullah SAW membawa penyatuan. Dia membawakan keharmonian, menolak semua kebatilan-kebatilan. Maka lihat di sekeliling kita pada hari ini, ianya asing. Sebab asing kita daripada sunnah Rasulullah SAW, daripada jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka dunia Islam hari ini
menjadi asing kepada perjalanan yang telah dibawa dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka atas sebab itu, kita tidak akan dapat mengenal Imam Mahdi, di mana dia berada dan apa yang dilakukan, kerana kita dah jauh daripada apa yang telah ditinggalkan, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kita ikut cara hidup dia. Kita tidak ikut cara yang sepatutnya yang boleh sampaikan kepada kita. Maka disitulah tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW sebagai contoh, dan dia adalah cerminan kepada Imam Mahdi. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi yang pertama ini saya ingin menyatakan bahawa Imam Mahdi itu wujud dan berada dalam keadaan kita pada hari ini. Cuma cara kita melihat itu, cara kita memahamkan posisinya adalah sangat asing daripada realiti. InsyaAllah kita sambung nanti pada bahagian yang seterusnya.